Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripadanya dapat kita berkumpul di satu tempat yang buat kali pertamanya hamba berada berkuliah di tanah perkuburan Ciku 1 dan Ciku 2. Bukan kali pertama sini saja, maka kali pertamanya setakat hayat hidup hamba. Setakat hayat hidup ni tak rajin lagi buat kuliah di kubur. Adalah lebih kurang kuliah, tapi bukan kuliah juga, penerangan ada. Orang pergi ziarah makam Tok Kenali, maka hamba iring, maka penerangan tentang Tok Kenali. Ada pun tentang nak berpesan-pesan ataupun balighu anni walau ayah, nak sapa sepatah dua kata di atas kubur tak pernah lagi. Biasa kita dengar talqin yang dibaca di atas kubur. Dan kalau banyak-banyak talqin, ini antara talqin yang terbaik. Kerana apa? Kerana diberikan peringatan bersama-sama dalam keadaan majlis ilmu, di mana tempat kita mengadakan majlis ilmu, tempat kita mengadakan bacaan Al-Quran, tempat di mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rahmat Allah Ta'ala akan turun terus menerus kepada tempat yang kita buat majlis. Kalau tengok kepada tempat ni comel sangat-sangat, dan hamba dapat tahu rupanya pertandingan kubur terbaik di Kelantan boleh dimenangi oleh kubur ni. Ciku 1 dan Ciku 2 hebat. Orang Ciku 1, Ciku 2 ni hamba puji, orang panggil apa, selek tabik getar kata. Biarlah kalau luar kata marah sekali mana pun, dia kata main kubur apa dengan lagu ni bagi bid'ah. Contohnya bagi Nabi tak buat, siapa kata? Nabi ada berpesan-pesan di atas kubur, ada bercakap, berbincang dan sebagainya. Jadi kita buat benda macam medah dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum berhijrah, ketika berada di Makkatul Mukarramah, belum lagi hijrah ke Madinah, Rasulullah tak bui untuk kita menziarahi kubur. Tapi itu hadis yang berlaku sebelum berhijrah. Kenapa? Kerana ramainya umat Islam rasa ilmu tak cerak lagi, ilmu tak faham lagi, ilmu takdir, qada dan qadar. Mari-mari kubur duduk katak kubur, mari-mari duduk buat sedih, duduk berjerit, duduk belenja air mata. Jadi tak comel kepada akhlak orang Islam. Adapun bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh pergi kubur. Kenapa suruh pergi kubur? Kerana bila pergi kubur, kita boleh mengingatkan kematian. Dan disuruh dalam Islam kita disuruh untuk kita mengingatkan kematian. Oleh kerana kita tanpa kita mengingat antara satu sama lain, kita mungkin akan mudah alpa. Mungkin mudah kita lupa akan yang kita akan sapa satu masa, satu zaman, yang satu ketika yang mana kita akan memasuki alam lain, dipanggil alam barzakh. Dan di sinilah menjadi perantaraan kepada kita dalam majlis ilmu kita pada hari ini, peringatan kepada kita semua untuk beringat-ingat bahawa di sinilah pintu memasuki alam barzakh, atau pintu berpindahnya kita ke alam barzakh, alam lain pula, yang ada kalanya kita berasa selesa di atas muka bumi Allah. Kita berasa sedap dipuji oleh manusia. Kita berasa sedap dengan pekerjaan kita. Kita berasa supaya jelira molek hidup kita. Berasa supaya senang dapat duit mudah-mudah, dapat senang dan sebagainya, kaya dan sebagainya. Kalau nego kat contohnya duit renyah-renyah. Kalau katalah projek ke apa orang panggil, kalau kata tanaman, contoh sawit ni, banyak ni sawit ni. Contoh sawit mahal, maka sedap duk berasa goyang kaki, berasa dapat duit tiap-tiap bulan, berasa sedap, berasa selesa. Sedangkan di dunia ini, ad-dunya la'ibun wa lahwun, hanya tempat ujian, tempat permainan sahaja sebenar, baru nak teh sahaja.
Baru sangat-sangat lagi kalau nak kira. Nah, orang kata hidup atas dunia, hak kita tak khabar, hak kita berasa tak sedar ni, kita berasa super panjang usia kita. Hai, umur ambo 50, umur ambo 60, 70, 80, 100 pun ada. Panjang umur. Tapi kita duduk dalam kubur, tempat alam kedua, alam ketiga selepas alam rahim, maka masuk kepada alam yang kedua, iaitu alam dunia, dan alam ketiga berpindahnya alam barzah. Maka alam barzah dengan alam dunia ni mana lama sebenarnya kakak muslimin muslimat ayah haji macam haji Datuk Dating yang ada ni agak-agak berapa lama. Berasa sedap dengan rumah selesa, rumah batunya, ekor lagi, dah 4-5 butir sebutir rumah, berasa selesa. Tapi hakikatnya bila berpindah ke alam yang satu lagi, iaitu alam barzah, yang pasti semua akan masuk. Ambo akan masuk, adik kakak akan masuk, ayah haji, makcik haji, Dating ke Tan Sri pun, raja sekali mana pun wajib akan sapa juga masuk kepada alam barzah. Dan alam itu lebih lama daripada alam dunia yang kita duk bangga-bangga ke. Kita berasa sedap dengan pakat yang diberi. Kita berasa sedap dengan dapat beristeri cantik, comel contohnya. Kita berasa sedap dengan harta yang kita dapat. 3 menyebabkan kita lupa akan diri kita, menyebabkan kita alpa akan kehidupan kita. Wanita, harta dan tahta. 3 ni menjadi rosak anak Adam. Rosak anak Adam kerana apa? Orang kata ambo duduk ciku 2 ustaz, ciku 1. Ambo tak lupa lah mana. Tapi ada sikit sebanyak kita terlalai, terleka dan sebagainya. Alhamdulillah. Ambo tak suka begitu ramai di kubur mari hari ni. Ini kali pertama tahniah. Kalulah majlis begini dibuat setiap minggu sama-sama, insya-Allah ciku 1, ciku 2 mendapat rahmat Allah berterusan insya-Allah. Satu pakatan. Kadang-kadang demo mana ciku 1? Kawan ciku 2. Demo mana orang ciku 2? Ada juga kadang-kadang pertelingkahan ataupun masai muka. Kadang-kadang berlaku la yadkhulul jannata qati'. Orang tak bang syurga, orang yang memutuskan silaturrahim. Biar kita pakata ciku 1, ciku 2 ni, biar gini mereka kata, biar kemah-keming, tu baru betul. Dengan comelnya majlis ilmu, majlis ilmu yang diadakan, memahami ilmu Allah, memahami ilmu agama Allah, khairun min 60 sanah, lebih baik daripada ibadat sunat 60 tahun. Alhamdulillah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita hanya mampu merancang, maka sebaik-baik perancangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perlu syukur pada pagi ni? Perkara yang pertama, Allah menjemput kita ke kubur, tanah perkuburan yang mendapat nombor 1 ni, yang kita boleh buat majlis ilmu ni, yang hidup suasananya, Allah jemput kita. Ramai mana orang duduk rumah tak boleh, Allah Ta'ala tak jemput. Bagi jemput ni bagi sama-sama dah ustaz, amba tak rajin mi. Ikhtiar kitanya tak rajin mi. Tapi kalau Allah Ta'ala kata dia tak izin, jawapan dia tak boleh. Supaya kita pergi semaya. Pergi semaya ni ikhtiar kitanya, azam kitanya nak bangun awal. Azam kitanya nak pergi semaya jemaah. Azam kitanya nak belajar ilmu agama. Tapi hebat Islam, azam niat saat ni boleh pahala dah. Tapi kalau katalah, kalau kata tidak dapat melaksanakan ataupun atas tak ada keizinan daripada Allah, tetapi tetap kita dapat pahala. Pahala ke apa? Pahala niat yang baru. Pahala niat baru. Jangan kata dapat dah semua pahala. Tapi kalau kita dapat buat, dapat dua-dua. Niat pun dapat, melakukan pun dapat. Jadi bila kita kena rasa syukur kita pada Allah, kerana apa? Kerana Allah suruh kita sentiasa bersyukur, suruh kita sentiasa mengucapkan puji-pujian kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita bersyukur kepada Allah
nescaya Allah Ta'ala akan menambah kesyukuran kita saat ni. Kita syukur kita dipilih oleh Allah untuk hadir ke kubur yang mengadakan majlis ilmu ini, yang mengingati akan kematian, mengingati akan alam barzah. Kita bersyukur, moga-moga Allah terus menerus memilih kita setiap minggu untuk berada dalam majlis ilmu. Itu kita kena bersyukur. Barulah Allah Ta'ala akan memilih pula kita. Kalau Allah tak pilih, tak usah kata amba tak rajin sujud sejadah. Nya mari berlaku. Pertamanya telefon tak ada bateri. Yang keduanya jam pun tak ada bateri juga. Jadi sedar-sedar bunyi tu email tak kebedah, sujud sejadah start baca tu. Amba derah-derah bangun di tanah ni nak cepat-cepat. Masuk dalam tanah, sakit perut pula. Nak royaknya kalau Allah Ta'ala tak izin, tak usah kata kita habis ring bahasa hebat, rasa gedebelnya kita. Amba ni tok lebah ustaz. Tak ada istilah. Tok email pun tengah nak jadi tok email sepatutnya. Kadang-kadangnya berlaku, kadang-kadang insiden, na'udzubillah, bukan tok email sini lah, tok email lain. Contoh. Lagu mana? Rebah tangga je, licin musim-musim hujan ni. Ping sakit pinggir-pinggir, sakit pohon-pohon dan sebagainya. Telefon kau tok bila. Tok bila jadi tok email, tok bila main ni. Pagi ni ambo sakit. Ambo rebah ni. Contohnya kalau Allah tak izin. Mujur tak bilang suara sedap. Sama naik kata email. Amo dengar komak malam berasa naik seh tak kita. Cumanya silap faham pagi ni. Duk tunggu-tunggu. Amo siap pakar pukul 7 duk dapat pintu dah. Hai. Tanya jam apa? Tak ingat bawa ngecah dia. Jam mecah seminggu sekali, tak ingat bawa. Telefon pun tak cah juga. Saudara, pukul berapa tanya anak buah kata, ustaz, pukul dia kata mari ambil pukul 7 suku. Dan ni pukul apa? 7 suku dah. Amba pergi dia kata mari ambil sebab mari dah malam. Tapi mikir kalau mari semalam pun tak sama yang pagi. Takutnya masuk kubur lain. Kubur lain boleh kira masuk ke kubur tu. Kalau boleh tak say lagi lah. Tunggu mujur tu email mari. Nak ayatnya wa makarallah, sebaik-baik perancang. Sampai sini orang habis tahlil, maka duduk sebentar, cuma rugilah hamba tak ada tahlil sama-sama. Tahlil mana ustaz? Bagai baru. Mari duduk sini bagai baru dah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Maka setiap benda baru tu katanya puak-puak yang memahami salah faham tentang hadis ni, dia kata semua benda-benda baru adalah bid'ah. Besok kita dengar tak? Kalau ke mana ayah haji? Bagai bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, maka bid'ah tu akan sesat. Maka wa kullu dalalati finnar, maka masuk neraka orang yang melakukan benda baru. Difahami dengan kullu, semua, banyak yang berlaku. Hamba kena setuju juga sikit. Sebab apa? Takutnya nak jawab, takut betul lah kita betul lah waris-waris daripada Kuala Lumpur singgah. Mari mana memang? Ada hamba mari baru lepas habis kuliah kubur. Kuliah kubur Rana kuliah. Mana betul? Ada speaker? Ada kemo? Ada parut? Ada. Allah. Bagai Nabi tak buat. Bagai Nabi tak buat, bagai ulama tak buat, kita pandai-pandai buat. Bagi bid'ah. Maka kullu di situ amo royak dah mana-mana tempat, boleh royak juga sebab takut ada hak tak dengar. Ulama berbincang kullu tu maksud semua ke maksud sebahagian. Ilmu mantik, ilmu usul fiqh membincangkan sama ada kullu tu bermaksud semua ataupun sebahagian. Dia panggil kullu jami' ataupun kullu majmu'. Bila bincang-bincang tengok banyak berlaku di zaman Nabi, benda hak Nabi tak buat tetapi sahabat buat. Banyak berlaku di zaman sahabat, keadaan Nabi nya tak buat, tak pernah buat tapi sahabat buat. Keadaan berlaku di zaman tabi'in, benda hak Nabi tak buat tetapi para tabi'in buat. Maka kullu sa'ni bukan maksud kullu majmu' ni, maksud dia kullu jami', bermaksud sebahagian. Jadi mana royak kata kullu tu lain sebenarnya. Ilik sikit. Kata orang cikgu dua sebab ustaz dah berlaku. Boleh royak kullu jami', kullu majmu'. Contoh. Tapi kita sangat-sangat bersyukur pada Allah
Pertama yang kita rasa kena syukur, nombor satunya, selain daripada mari kubur, hak nombor satu syukur, nombor duanya apa dia? Hak perlu kita sangat-sangat syukur, Allah Ta'ala bui boleh celek lagi mata pagi ni. Bui boleh celek lagi mata pagi ni. Bukan semua orang boleh celek ni. Ada setengah pakat tak celek terus dah. Ramai juga tak celek terus ni. Ramai juga. Sebab apa? Dalam Quran sendiri surah Az-Zumar, Allah Ta'ala kata kepada dia, jika seseorang dikembalikan kepada Allah ketika matinya orang tersebut, dikata, dan jiwa seseorang juga dikembalikan, dipegang maksudnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun belum mati. Walaupun belum mati, maknanya tidur. Ketika tidur dipegang dah oleh Allah. Kita berasa sedar sebab semua tidur, esok ke bangun, esok ke tidur, lusa bangun, besok semua dah. Jadi berasa sepuluh yang tak pelik mana. Itu sebab puji-pujian ni disuruh oleh agama kita supaya memuji nama Allah sehari paling kurang hak wajibnya 17 kali. Hak wajib, iaitu suratul Fatihah ketika semaya 17 rakaat sehari semalam. Berapa 17 rakaat? Sebab 17 jam mewakili waktu lara punya kita. Ghalibnya 17 jam sehari kita duduk dalam keadaan lara. Maka dihimpunkan, dibantu, ditampung oleh 17 rakaat sehari. Kata ulama, salah satu hikmah ia buat 17 kali sehari tu. 17 rakaat. No baca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hak tu hak baca hak kita buat sama-sama dah. Tapi bila buka mata pun disuruh untuk mengucap, memuji-muji nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kadang-kadang kita baca, tapi kadang-kadang tak faham baca doa tu. Tu kita berasa biasa je. Bangun pagi rolik baca doa, baca tak faham pun maksud ke apa. Tak faham pun maksud ke apa. Berasa supaya sehat, ada masalah supaya hari-hari lepas-lepas. Rupa-rupanya doa, kalau kira sebenarnya segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kami setelah dimatikan dan kepadanya dihidupkan kembali. Kalau tak hidup, kalau tak uri balik, duk pegang terus, maka innalillah. Maka pak mak mari kat mandi jenazah lah. Cedek masuk dalam bilik. Masuk dalam bilik ke orang panggil 3 kaki kali 7. Serupa dengan cerita ke orang panggil apa? Seniman berjalapuk. Tanya tak ada ke bilik, ada, dia kata. Pesan ni daripada dia tu, nak suruh jangan duk puasa sedap tak atas muka bumi. Kita berasa panjang umur datang muka bumi, tapi kalau kita tengok sejarah ulama, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, contoh imam-imam besar, imam-imam mu'tabar, mereka hidup hanya 40 tahun, hanya 50 tahun. Imam Nawawi tak ada kahwin pun tak ada. Duduk hidup yang mengarang kitab yang ibadat, tak ada untuk berfikir untuk kahwin. Lepas tu bukan umat ke an-nikah sunnati. Kita duk bahas nikah, mana kalau tak nikah tu bukan sunnah. Betul memang sunnah, tetapi dia tak ada. Maka bila tak ada, sama ada kalau tak ada dari segi kemampuan, jadi ke hukum makruh. Kalau memanglah boleh menzalimi pula, tak ada, kita pongah, jadi haram. Hukumannya 5 hukum mesti ada setiap benda yang berlaku. Tapi nak ayat mana? Bukan nak ayat bab hukum nikah. Hak kita nak ayatnya, berapa lama dah Imam Syafi'i kita duduk dalam kubur? Berapa lama dah? Bukan 100 tahun, bahkan 1000 tahun lebih. Hidup dia atas muka bumi sekejap aja. Atas muka bumi sekejap aja hidup, beberapa puluh tahun sahaja. Begitulah kita juga. Tak tahu bila berlakunya kiamat. Walaupun dalam keadaan ni masuk dah zon merah, kita kuasa sedap duduk, berlaku zon merah dah kita ni. Tetapi tak tahu berapa ratus tahun.
Mungkin beratus-ratus tahun. Tok Kenali tak meninggal tahun 33. Lah ni dah 2022. Maknanya berapa tahun dah? 91 tahun ke berapa? Tolok corok-corok sendiri dah. Mana lebih lama daripada hak hidup. Hidupnya Tok Kenali hanya 63 tahun. Tetapi matinya sudah pun lama. Kalau para ulama, para awliya, kita ingat kerana Allah Ta'ala mengangkat darajat dia. Kalau kita Pak Do, Pak Him, Pak Mak, Pak Ali lagu mana? Kak Dah, Kak Ayah, Kak Mah, Kak Dah, Kak Noh semua lagu mana? Anak pun kadang-kadang tak ingat. Soh ke orang kampung, soh ke anak beranak orang kampung, anak pun kadang-kadang tak ingat. Bagus persatuan kubur ni. Bukan boleh setakat dapat ilmu, bahkan boleh memupuk untuk menziarahi orang tua, menziarahi keluarga adik-beradik. Kerana apa? Kerana mereka dahaga ke amalan yang kita duk tunggu kita mari baca, duk tunggu kita mari kecek, mari tengok. Sebab apa? Sebab mereka mendengar lebih daripada kita lagi mendengar. Manusia biasa di atas muka bumi ni pendengarannya terbatas. Tetapi Allah Ta'ala buka pendengaran kepada alam barzah, lebih jauh pendengarannya, lebih daripada orang yang hidup atas muka bumi. Itu sebab tak pergi kubur pun duk baca rumah pun sapa juga, kecek, hadiah dan sebagainya. Tapi kalau mari, lagi comel. Kerana apa? Antara dalil Rasulullah SAW bila mari tengok sahabat dia duduk bawah, duduk kubur ni, duduk meronta, jerit sakit, kena azab. Maka Rasulullah SAW ambil pelepah tamar baca. Maka katanya Rasulullah, selagi mana pelepah tamar ni berzikir. Kenapa? Setiap benda yang hidup sentiasa berzikir, kecuali manusia yang lalai, binatang, pokok-pokok. Kalau katalah dengan zikir saat ni, rahmat tempat di mana berlakunya zikir, tempat berlakunya baca Al-Quran. Kalau pokok pelepah tamar itu boleh juga kerahmatan kepada si mati, apatah kita hak hidup, hak berakal ni, mari duk baca di kubur. Tu ulama buat 40 harinya, suruh baca Qurannya. Comel. Untuk mana? Untuk membantu orang yang berada di dalam kubur. Cuma menjadi khilaf, ada kata siapa, tak siapa. Tetapi kalau bab keluarga, tak ada khilaf, mengatakan semua 4 mazhab kata siapa, kecuali mazhab terkeluar daripada 4 mazhab. Siapa? Dan bab amalan niat saat ni, tahlil kita bersama Tok Bilal. Tok Bilal tak? Sorok-sorok sedap Tok Bilal. Dia apa? Cikgu 1, cikgu 2 ni. Pagi kat sore, pondok Tok Kenali. Segar sikit. Apa yang berlaku? Mari ke kubur, baca Quran dan sebagainya. Baca Quran dan sebagainya, kerahmatan kepada si mati. Apatah lagi kalau katalah kita sendiri yang baca kepada keluarga. Bahkan yang paling baik juga, yang bagus juga, daripada mana? Yang bagus juga adalah daripada kita ni, daripada tidak niat, kita niat lagi bagus. Cuma dalam khilaf saat ni, 3 mazhab mengatakan sampai. Mazhab apa? Mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak sampai ke? Tak habis lagi. Mazhab Syafi'i kata apa? Siapa sekiranya niat kepada si arwah. Maknanya kita duk baca, duk sebut arwah, sekiranya kita pun niat hati kepada tok kita, kepada jiran kita, kepada pak saudara kita. Siapa lah? 4 mazhab kata siapa. Patuh kata tak siapa tu, benda bid'ah pula tu. Ikut demo lah. Ikut demo lah. Demo kata Gajah Rimah pun kita nak buat. Sebab apa? Sebab kita buat ni kerana Allah, bukan kerana mama, bukan kerana Tok Iman, bukan kerana Tok Bilal. Kita buat ni kerana Allah. Kita nak ganjaran pahala dan dihadiahkan kepada ibu ayah kita. Yang kita pun satu hari mendahagakan benda ni, nak pada benda ni, duk tunggu tugas anak kita baca, duk tunggu tugas orang-orang kita duduk baca, kawan kerabat kita duduk baca. Sebab kita ni hak mari kubur bila manalah kita ni siapa masa, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap benda bernyawa pasti akan mati. Tak kira pokok, tak kira binatang, apatah lagi manusia, siapa masa mati.
Cuma lebihnya manusia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun umur pendek tetapi diberikan kelebihan gandaan pahala lebih daripada zaman nabi-nabi yang terdahulu. Itu dari segi pahala. Nak backup sebab apa? Sebab hidup 60 tahun je. Hidup 70 80 tahun je. Jah tu memang ayah haji kita jah baru tu. Kenapa? Hak nahnya bukan hak aja. Hak kanahnya nah lagu mana? Nabi terdahulu. Ratusan tahun hidup, ribuan tahun hidup, panjang umur. Pahala dia biasa je. Buat so dapat so dan sebagainya. Kita ni digandakan banyak pahala. Nah, hanya sonya bila katalah berlakunya kematian, siapa tanggi kita? Allah Ta'ala pun suruhlah ramai-ramai akak kita. Allah suruh akak. Dan kelebihan banyak orang yang mengangkat keranda saat ni. Itu sebab kalau boleh pakai akak. Walaupun setuh sikit besar pahala. Atas mari kubur pula. Tak ada Ustaz Rahman doa di masjid. Setuh sikit tak apa dah. Tapi yang mari ke kubur, 3 benda dan 2 benda buat balik semula. Gapo dia? 3 benda hak mari dan 1 tinggal, 2 balik. Yang balik semula lepas habis baca semua sekali, sebab habis zikir, lepas habis talqin dan sebagainya, maka yang confirm balik pertama sekali hak hidup, iaitu waris. Akhir balik. Maka tinggallah kita seorang diri di dalam kubur. Tinggal duduk sore-sore. Dah bilik tu sepit. Sekala bilik aircon panah pula, ada cacingnya, ada kalau jekinya dan sebagainya. Lepas tu tambah pula malaikat pula mari jaga nak kata. Malaikat ni mari ketika mana? Ketika mana kita jenazah kita masuk dalam liang lahat, maka roh kita dikembalikan melihat keadaan jasad kita tengah orang nak tahan. Dikembalikan di hujung kepala, kita tengok orang duduk nak apa orang panggil? Serinya apa kambo. Hai, letih kalah ni. Dikembalikan di hujung kepala, dan ketika tu berlakunya, malaikat mari tengok, jaga mari nak kata. Dan keadaan malaikat mari saat ni bukan dengan rupa comel, dengan sayap putih dengan comel dak, tapi mari dengan rupa, dengan jasad dia, dengan kita nampak malaikat saat ni dengan keadaannya sangat menggerunkan. Warna setengah ulama kata warna hitam, setengah ulama kata warna blue black. Tak ada lah kita lebih blue black, cuma warna biru kehitaman. Biru kehitaman, blue black kata orang panggil. Dengan matanya merah, backing cara nak kata kita. Berasa sedap duduk lagi kita atas muka bumi. Rasulullah SAW beri panduan dah kepada kita. Tu kisahnya mari. Tapi bila katalah habis sesat berlaku kambuh, maka para keluarga pun buat balik. Pertama, balik belaka yang pertama. Gapo dia? Tak, yang pertama iaitu wanita. Balik. Kita duk bangga-bangga melalui wanita lah keluarnya anak kita, cucu kita dan sebagainya. Balik kita duk bangga atas muka bumi. Tak, pertama adalah wanita. Balik tinggal kita duk sore-sore dari liang hak. Tu sebab Tok Seleha pergi buat apa ni? Bagus Tok Seleha pergi buat tempat suluk dia dalam kubur. Lagi bid'ah. Kita ni baru buat tempat peringatan antara kita je, macam talqin panjang setiap minggu. Talqin ni orang talqin baca kepada orang mati. Yalah, orang mati dengar ni. Hak hidup pun dengar. Talqin untuk siapa? Bukan semestinya untuk orang mati, untuk orang hidup juga. Yalah ni peringatan. Okey. Apabila lagu tu nak ayat bunyinya, bila katalah meninggal, yang pertama tak kita bangga yang melahirkan zuriat-zuriat kita pulang, tinggal kita sore-sore duduk dalam lahat yang begitu sepi. Tok Seleha buat tempat suluk dia dalam kubur tu. Lapai kaki dalam, lapai kaki lebar, lapai kaki petok 4 segi. Dan dibuat pula dia lahat tempat dia nak tidur, supaya dia ingat bahawa aku ni mati. Tidur ni mati. Bukan tidur ni saja-saja tak. Masa nak rehat, istirahat saja. Memang hakikatnya rehat. Kita nampak rehat, tapi hakikat sebenar adalah mati. Allah Ta'ala pegang roh kita. Maka Tok Seleha buat
Sampai ke hari ni anak cucu dia buat siap mozaik ke apa, siap buat apa ni. Masa zaman Tok Seleha lah. Tok Seleha ni kawin kepada Tok Kenali, muda 2 tahun kepada Tok Kenali, dan ngaji sekali dengan Syekh Ahmad Zain Al-Fatani di Mekah. Dan dia ni sentiasa semua benda-benda sunat dia buat belaka. Segala benda sunat yang kepikir, gapo lagi benda sunat atau buat hak wajib sama telah dah. Sehingga ke minta maaf orang puan marah ni, kahwin pak, sentiasa pak. Tok Kenali tak, Tok Kenali seorang je. Walaupun berlaku sekejap orang apa ni ada nazar, orang mari ikhtiar nak berubat, maka mari ikhtiar dengan Tok Kenali, maka Tok Kenali pun ikhtiarlah baca-baca air lebih kurang. Nah, ada setengah kata pendapat dia ludah sikit daripada air tu, maka bui minum sihatlah budak puai anak dara ni. Rata riti dah pergi berubat, maka sihat alhamdulillah, suka tu tak Allah Taala pecah terus. Maka baliklah orang puai keluarga dia sebalik. Esok mari pula ayah dia, ambo tak teringat, ambo ada hajat, ambo ni musim ni Malaysia dah ni. Kalau kita lah ni lah ikhtiar habis cara dah, ambo ni nazar. Kalau sekiranya ada orang lelaki, kalau lelaki ikhtiar berubat sembuh anak ambo nazar untuk kahwinkan anak ambo. Ketika tu Cik Ruqyah ada dengar tu, kejut Cik Ruqyah. Cik Ruqyah ni bini Tok Kenali lah, jerit juga bini Tok Wali. Dah kalau kata Kak Amah kadah jerit tu tak boleh, bini Tok Wali pun jerit. Lari turun rumah, pergi cari tu anak-anak murid, ada anak-anak murid tua, pergi cari jumpa pakai lu pujuk tegak, sabarlah. Apa ni mak Haji rasa panggil tak silap. Jerit. Tok Kenali dia kahwin katanya lebih kurang seminggu atau 2 minggu je. Lepas tu tak sedih, tak duduk sekali. Tengok isteri dia sangat sedih kerana pengorbanan isteri dia sangat hebat. Tok Kenali menikah dah pada umur 17 tahun sekejap. Bila lagi ngaji di Mekah, dia kata tak boleh ni, payah nak ngaji. Untuk menjadi alim sungguh-sungguh, dia terpaksa berpisah dengan isteri dia. Dan dia kata, lah tak usah tunggulah Habis kena pergi ngaji. Kalau ada orang-orang yang baik, yang juruh, kahwinlah, tak usah tunggu. Maka dia pergi ngaji 22 tahun. 1909 balik. Dia kata kalau bukan sebab Tok Guru aku mati, aku tak balik. Dia kata balik-balik ngajar. Jadi cerita Tok Kenali kata tak apa deh, lagu tak nak skrik, dia pakai tubik je. Tak saya fikir langsung ni, tak fikir langsung. Kalau fikir memang sekak, pakai tubik deh, kong fayakun lah. Okey, jadi ceritanya Tok Kenali lepas seminggu pas sebulan mak dia kata nikah lah weh, mak ni nak cucu Hajah Fatimah mak dia. Maka suruh nikah. Tok Kenali kata biar dulu lah mak. Umur 40 dah balik, 40 dah umur, tak sini nikah. Maka sebenarnya tanya Malik, sebenarnya mu ni nak ke siapa sebenarnya? Dia pun ayat sebenarnya kalau boleh nak pastikan dulu Hajah Ruqyah tu. Nak cek ya kita bekas bini kita tu kahwin dah pada lagi. Kalau dia kahwin dah dengan orang lain, barulah hamba baru cari isteri orang lain lah, cari orang lain. Maka kata nak kau mak yah juga. Kalau kita bahasa kita, maka pergi cari tak nikah sungguh 22 tahun tunggu. Maka Tok Kenali pun kahwin balik, dapatlah anak sulungnya Tok Amba. Lepas tu baru anak kedua arwah Tok Ayah Leh, ketiga Ayah Muk, dan keempat Ayah Lah Zawawi, Abdullah Zawawi. Dua empat. Tok Seleha dia kahwin 4. Sebab apa? Bukan sebab kerana nak suka-suka, bukan sebab kerana nak ikut isu ke orang panggil nak nafsu dan sebagainya, bukan. Kerana apa? Bukti dia pertama sekali, segala benda sunat dia buat belaka. Segala jenis semaya dia semaya belaka. Segala jenis puasa dia puasa belaka. Tak ada benda sunat lain yang terlepas. Akhir sekali tinggal kahwin sahaja. Maka dia pun kahwin 4. Tetapi yang dia nak ayat yang betul-betul bukan kerana nafsu. Sebab apa mau kerana bukan nafsu? Sebab hari ni contoh bini dia mati, hari ni juga dalam masa 24 jam dia akan pastikan dia akan kahwin pula seorang lagi. Ganti selalu. Tak kira lagu mana, tak tengok rupa pun tak apa. Orang mari ada seorang janda gini. Tak apa, tak kira. Hamba rusing ni tak berlaku. Kalau kita rusing ni terlepas sunat ni. Sampai gitu mau. Kalau kita
Puasa pun dalam mana cakap nak menikah dua. Hak tu hak galiknya. Nah, semaya sunat pun tak ada lah mana. Cakap nak menikah nak ita-ita tengok dah licin sikit apcal nak menikah dua. Nah, tu. Tapi apa ni Tok Seleha dia betul-betul ikut sunnah sungguh-sungguh. Jadi Tok Seleha ni dia buat tempat suluk dia dari kubur untuk mengingatkan kematian. Kalau cikgu 1, cikgu 2 belum pergi, belum tengok, mungkin boleh buat ziarah. Bila-bila ziarah makam Tok Kenali juga ke pondok Tok Kenali ke contoh, boleh pergi ke makam Tok Seleha di dekat kapal laut. Ada dijaga. Pala kereta api dia buat patu buat ngoci, tak sewi orang buat benda tak betul. Ada juga. Cicit dia nama Riza, hamba kenal lah. Dia pergi kuci. Ada beberapa orang pergi kuci. Salah seorangnya Riza. Riza kata, ada ustaz orang mari niat jahat. Mari nak ambil nombor ekor. Ada juga. Orang mari pakai piyuh, pakai serban ni kononnya. Kononnya nak mari berzikir, nak mari suluk. Maka Riza pun bagilah kunci. Esok ke tengok pintu pecah. Ya dah. Pintu pecah. You tengok dah, kalau pintu pecah mesti niat tak molek. Kebiasaannya. Siasat tanya khabar rupanya kaki judi. Saja pakai piyuh nak solat juru. Kita nak minta anak kunci. Sebab ya awal tak kebui. Dari tu nak memoja, nak kubur kiri kanan ni. Kiri kanan depan belakang kubur. Pok kita lah ni belakang ya kubur hamba jangan nak tengok kuburnya. Berasa seria ni. Belakang ni hari mungkin satu hari penuh kat belakang ni. Maka ke berlaku kiri kanan kubur belakang mungkin akan datang ni penuh mungkin lah. Tapi kubur siapa? Kubur siapa? Akan diisi semua ni. Kubur kita lah. Kau mana? Berasa sedap duduk atas dunia. Pertama tinggal kita. Tahta kita. Apa orang panggil? Pertama yang kita kejar. Apa dia? Wanita ataupun keturunan kita. Keluarga tinggal. Sore-sore duduk dalam kubur. Kalau ikut kata dia pak kalau 3 balik, bukan 2, 3 balik. 1 tinggal. Pertama wanita, mana keturunan kita daripada wanita sana. Yang kedua, yang tinggal balik juga apa dia? Yang tinggal balik juga adalah harta kita. Hak kita duk kejar-kejar selama ni. Duk kejar tu kat keretanya, kejar tu kat mewah rumahnya, kejar tu kat harta-harta, nak dapat banyak harta, maka hak tu akan tinggal kita selama-lamanya. Mungkin 100 tahun, mungkin 200, mungkin 1000 tahun, mungkin 5000 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Hidup atas dunia ni lama mana? Sebentar aja. Tu sebab dalam Quran kata gapo dia? Orang hak baru ditarik nyawa. Baru ditarik nyawa dalam Quran kata gapo dia? Surah Al-Munafiqun ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu ma razaqnakum وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ayat yang kita biasa dengar. Dan belanjakanlah, katanya Allah Ta'ala beri dah benda yang paling besar dalam hidup kita. Dia suruh belanjakanlah segala apa dia? Belanjakanlah bukan semua dah, sebahagian saja. Boleh nak rasa dunia, tapi kena ingat benda yang paling besar dalam ibadah, katanya Allah Ta'ala, belanjakanlah sebahagian daripada apa yang direzekikan kepada kamu sebelum datangnya kematian. Sebelum datangnya seseorang daripada kamu mati, sebagai peringatan kepada kamu bahawa kamu pun akan mati. Maka mereka akan berkata, siapa mereka? Mereka yang telah pun diambil nyawa. Ataupun setengah ulama kata ketika dia tengah nazak. Ketika tengah nazak ni, apa nak ambil dah separuh ni. Ketika tu mereka berkata, mereka kok, kita kok, sama akan berkata lagu mana? Akhir ayat, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka mereka berkata, wahai Tuhanku. Kita ni, akhir ayat ni berasa sebab tak duduk atas muka bumi ni. Tapi bila tahi nyawa kita kena ambil dah separuh ataupun ambil dah perhabis, kita akan minta dengan Allah Ta'ala, tawar menawar dengan Allah Ta'ala.
Gapo dia yang kita awak? Wahai Tuhanku, laula akhartani, jika engkau mengembalikan ataupun mentakhirkan, mentakhirkan ataupun menangguhkan sikit saja, dia kata. Menangguhkan sejenak ataupun sekejap saja masa. Lah, jangan ambil lagi sikit. Betul lagi, nak tunggu sikit lagi. Kita akan kayak gitu, minta lah sikit lagi, sekejap. Maka sudah pasti fa'as-saddaqa, maka sudah pastinya wajib aku akan bersedekah. Apa Quran sebut bersedekah dulu, tak kata bangun. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin, supaya sedekah aku itu menjadi aku ni termasuk daripada orang-orang yang soleh. Apa? Sebab bila kita mati, kita hanya tinggal 3 benda. Tinggal 3 benda. Yang pertama, apa dia? Adalah anak soleh untuk jadi bekal kita mati. Yang kedua, apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Ini dia banyak kebakrian kok mari ni. Yang ketiga, adalah sedekah jariah. Hak tu apa? Fa'as-saddaqa, nak bersedekah. Hak ni ramai orang buat remeh temeh. Pasal duit ambo tak kawak gapo, masjid banyak pitih tu. Duit gapo nya tabung kubur, bagi pitih banyak dia nampak orang lain bubur kenyang-kenyang, basuh bubur. Duit ambo tanah kelapa sawit 10,000 ni duit ambo belaka. Aduh. Kufur nikmat. Ingat, duit yang Allah Taala beri itu hanya pinjaman semata-mata sekejap sahaja. Dia akan disoal semua seksa. Untuk apa dia? Untuk fa'as-saddaqa sebenarnya, untuk bersedekah sebenarnya. Dalam banyak-banyak ibadat, apa tak minta? Lah sikit lah, hamba nak semaya sunat 2 rakaat. Tak. Fa'as-saddaqa nombor 1. Kalau lebih panjang umur sikit, sedekah tak apa dah. Mentah. Jangan lagi. Hamba nak sedekah mentah. Lepas ni ambil sedekah. Contoh. Gitu mau siapa ke? Kalau dia siapa sih tak boleh lah. Malaikat kata tak ada dah. Tak ada peluang dah kepada kita. Itu antaranya. Dan alhamdulillah, kalau katalah kita sentiasa duduk dalam majlis ilmu gini semua, insya-Allah kita tidak alpa, insya-Allah. 3 perkara kita tinggal saat ni takut tak ada habis. Pertama, harta. Pertama, keturunan. Yang keduanya, harta. Yang ketiga, tahta. Buat balik juga. Kita pakat pengerusi kau, JKK kau, tinggallah kau. Ada satu balik. Mati dah pengerusi kita. Balik. Ada lah. Orang buat balik lah. Orang latih orang lain lah. Tinggal dah kita. Yang tinggal hanya satu saja amalan kita yang akan menemani kita di kubur. Ada pesanan, walaupun pesanan ni jadi viral baru-baru ni. Pesanan jadi viral baru-baru ni. 5 minit. Jadi viral baru-baru ni, kata bagi Nabi tak royak, bagi Nabi tak buat bilangnya gagu tumor. Dia kata apa dia? Kata seorang ustaz ni, dia sama sangat bunyi salah seorang guru hamba juga. Pernah hamba ngaji kitab dengan dia. Dia kata apa? Dia kata guru dia berpesan, apabila berlakunya kematian, dia kata, kalau boleh lah. Ni bukan wajib, bukan Nabi suruh, tapi ni amalan yang dibukakan kepada guru dia ataupun kepada ulama tentang bab kelebihannya. Bila orang mati, orang meninggal, maka usahalah satu benda, iaitu duduk di kawasan kubur, anak beranak, lah baca surah Al-Baqarah. Bantu dia saat ni, malaikat hak itai saat ni nak katak ni, bantu dia dengan hadiah ke surah Al-Baqarah. Panjang. Lagu mana cara nak sedekah? Nak baca sekaligus ramai-ramai boleh, tak ada masalah. Baca 10 orang anak saudara, pakat belakang ni ambil 5 pipi ataupun 10. 2-3 juzuk tak ada masalah. Bila bagi, baca sekaligus, niat hadiah kepada si mati. Yang pertama. Amba sendiri pun wasiat kepada anak amba, kalau sekiranya siapa masa Abi diambil, minta pertamanya usahalah baca surah Al-Baqarah. Jangan balik lagi, usaha baca dulu perabi sampai habis. Pakat adik-beradik, sepupu sepapak, baca surah Al-Baqarah. Yang pertama. Yang kedua, zikir setiap hari 10,000 la ilaha illallah selama 7 hari. Bagi juga, bagi berapa orang? Kita sama duduk buat tahlil dah rumah 60 je.
93, 70, 100 tu je kebanyakan kita buat. Boleh dah, tapi ulama kata makan ni betul-betul nak bantu 7 hari ni tengah soal siasat. Kita akan disoal siasat dalam masa 7 hari ni, bantulah keluarga kita yang telah pun meninggal sebanyak 70,000 kali la ilaha illallah. Buat cepat tak apa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah dengar sebut betul dah tu. Kalau tak betul kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu la tu mesti kena 2 harakat. Dengan cara cepat pun tak apa, la ilaha illallah. Bukan tekan saja, bukan nak sebut nanti la ilaha illallah. Sebenarnya nak sebut betul mat situ. 70,000 bagi ni pun wasiat amal juga pada anak-anak. Minta 70,000. Halo, 70,000 sedekah ke la ilaha illallah kepada Abi selama 7 hari pertama. Ni antara amal. Dan kita sendiri hidup ni usahalah buat 70,000 seumur hidup kita. Bukan kata 70,000 cukup-cukup, tak boleh buat lebih ke? Boleh, tak ada masalah. Cuma sekurang-kurangnya 70,000. Hak comel. Bukan wajib, bukan Nabi suruh, tidak, tapi nak bantu. Walaupun dalam internet ada doa Allah, bino'ah dan sebagainya, habis dia kata mengada-ngada ke amalan dan sebagainya. Nabi ayat jadidu imanakum qawli la ilaha illallah tu ada sebab untuk bantu. Tapi tak ayat berapa jumlah, takut jadi berat kita pula. Kalau Nabi tubik, buatlah 700,000 contoh, kecil terberoklah kita. Jadi wajib ataupun jadi sunat muakkad pula. Tak buat rugi, kita usaha buat sekadar termampu, cukup 70,000 antaranya. Jadi merasa tak silah panjang dah tu. Kalau tengok nota hak tulis ada sikit lagi benarnya, tapi katalah dia tubik hak ada tubik ikut dia juga gitulah, tak ada terlanggar nota apa tak baca-baca. Cuma amo sekadar nak kosi doa bangun tidur. Boleh tak sebab ala-ala tulis dah. Letih juga tulis ni, lengah jari. Biasa kita sebut alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Satu lagi doa yang sangat bagus. Amo sendiri pun tidak ingat molek lagi, cumanya duduk amal juga. Sangat sesuai untuk kita amalkan. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ila ruhi wa radda ilayya ruhi wa adina li bi dhikri. Comel sangat-sangat. Pendek ya. Alhamdulillah, cuma panjang sikit pada biasa. Ni pun dari hadis juga. Doa ni dua ni masyhur. Hak paling masyhur hak pendek sanilah. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau soal lagi, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adina li bi dhikri. Makna dia kepada segala puji itu milik Allah yang telah memberikan kesihatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku dan mengizinkan aku untuk mengingati padamu. Tu comel. Kalau doa tidur pula yang biasa kita duk baca bismillah, bismi rabbika ataupun bismikallahumma ahya wa amut. Itu kita baca paling pendek. Lepas tu kita bacalah surah-surah lagi lah. Kita baca surah Al-Mulk, kita baca surah ayat kursi, kita pun baca lagi amanar rasul, lepas tu baca pula 3 kul. Tu antaranya comel belakalah. Tapi antara doa yang bagus juga kita dengar, bukan ni saja, ada juga yang satu lagi masyhur, para orang salafus salih amal, doa dia panjang sikit. Panjang sikit. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'ahu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Ini pun comel doa nak tidur. Ni kalau kita memahami maksud dia, kita akan terfikir, Allah, aku ni bila-bila masuk akan dijemput Allah. Dengan namamu ya Allah, wahai Tuhanku, aku berbaring kerana-Mu ya Allah. Aku berbaring ni ya Allah, dan dengan namamu aku bangun, maka tetapkanlah tetapkan kata kematianku. Maka jika engkau tetapkan kematianku pada malam ini, contoh kalau boleh tak silah pada malam ini ya Allah, farhamha, maka rahmatilah aku. Wa in arsaltaha, dan jika
dilepaskan umurku, maknanya panjang lagi umurku, dilepaskan lagi, fahfazha, maka jagalah, bima tahfazu bihi ibadakas salihin, seperti mana terjaga dirinya hamba-hamba orang yang salih. Itu antara doa yang nak tidur. Comel untuk kita menyedari bahawa tidurnya kita bukan tidurnya saja-saja main-main, tetapi tidur itu tidur yang boleh menjadikan asbab ataupun menjadikan kepada kita sebagai diangkat atau diambil nyawa kita, ruh kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita rasa setakat itu dulu, kerana lepas ni ada kuliah duha pula di masjid I'tikaf At-Taqwa. Apa yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang lemah adalah kelemahan dia sendiri. Mohon maaf jika amo terlewat, juga amo kasar ko dan sebagainya. Minta maaf kalau tiba-tiba wah tepik tu pesing amo dah. Minta maaf. Amo takut amo nego, mungkin amo nego sergut ke dia. Jadi hak mana semuanya hak Allah taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.